tolong? Nih aku dari Sabah sekarang nih kerja dekat Semenanjung nih. So aku mau cari kereta. Kereta terpakai ataupun kereta rekon. Apa bezanya tuh? Dia ada beza masing-masing. Tapi dalam beza tu dia ada persamaan kan. Persamaan itu macam Yuska, Recon ke apa Yuska juga. Tapi bajetnya macam mana sekarang ni? Budget berapa tinggi nih? Ah. Aku mau cari yang boleh boleh dipakai. Kalau nak beli Recon ni, kena ada knowledge dulu pasal Recon tu kan tau. Baru senang nanti yang buat pemilihan. Kenapa kalau macam tu nanti aku contohkan. Okey. Okey, apa itu Yuska? Yuska adalah kereta terpakai yang telah mempunyai pemilik. Tak kisahlah sama ada seorang pemilik ke, dua pemilik ke, tiga pemilik ke, dia tetap adalah Yuska sebab dia pernah dibeli, dijual dan pernah dimiliki. Okey, kereta terpakai ni, contoh macam Yuska ni, dia akan dijual semula oleh pihak persendirian ataupun franchise. Yang kedua adalah Recon Car. Recon Car ni dikategorikan sebagai used car juga, iaitu kereta terpakai. Tapi ianya adalah kereta terpakai yang diimport daripada luar negara. Contohnya daripada negara Jepun, Australia, United Kingdom, US. Tak semua masyarakat Indonesia ni boleh mengimport kenderaan tersebut. Sebab kalau kita nak import kenderaan ni, kita kena ada lesen AP. Tak kisahlah AP Semenanjung ke, AP daripada Sabah Sarawak ke. Kalau kita tak ada AP tu, kereta tu boleh diimport, tapi tak boleh didaftarkan, tak boleh diguna pakai. Just untuk half-cut ataupun CKD untuk kita jual spare part, macam tu boleh lah. Jadi itulah perbezaan antara Recon Car dan juga used car. Oh, macam tu perbezaan used car dan recon car. So, ada tips tak untuk saya beli kereta terpakai? Of course, dekat sini kami akan buat 10 tips untuk kau, untuk memudahkan kau membeli kereta. Nanti saya punya kawan akan terangkan kepada awak. Oh, okey. Okey, hari ini kita nak cerita pasal tips-tips membeli kereta terpakai. Okey, tips yang pertama, kita kena tetapkan bajet. Contohnya, okey, dia nak bajet 20k. Dia ada bajet 20k. Lepas tu dia kata nak bayar bulanan 400 hingga 500. Okey, dari situ kita boleh nampak model-model apa yang sesuai untuk dia kan. Tips yang kedua, kita kena survey online dulu. Kalau macam dulu kita kena pergi showroom untuk survey kan. Sekarang ni kita pergi satu tengok dekat telefon, kita pergi satu website ni, kita survey dekat situ. Contoh kita ada bajet 20k. 20k kita tengok apa model yang kita boleh ni kan. Tips yang kedua itulah dia. Okey, tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah tetapkan usia kereta tersebut. Okey, macam tadi kan, bajet 20k. Lepas tu kita tetapkan contoh, kita ambil contoh kenderaan, kita nak kenderaan bawah 5 tahun. Bawah 5 tahun. So di situ dia akan keluar, okey, ini senarai-senarai kenderaan yang bawah 5 tahun kan. So itulah tips yang ketiga. Tips yang keempat, kita tengok dia punya mileage kereta. Okay. Kalau ikut logik lah kan, semakin tinggi jarak perbatuan, semakin rendah dia punya harga, nilai kenderaan tersebut. So di sini kita boleh nampak lah, lepas kita set model apa yang kita nak, lepas tu kita dah tetapkan bajet kita, lepas tu usia kenderaan kita dah tahu, lepas tu kita tengok dia punya mileage kereta. Di situ, dan itulah tips yang keempat. Tips yang kelima, jangan tertipu dengan harga murah. Kemungkinan besar ada udang di sebalik batu. Sebagai contoh, mungkin kenderaan tu pernah accident, ataupun dia tipu mileage, dia ubah mileage lah, ataupun kereta tu pernah kena banjir. So jangan mudah tertipu dengan harga murah yang ditawarkan. Seterusnya adalah perlu memeriksa nombor chassis kenderaan.
Perkara ini adalah paling penting untuk dititik beratkan untuk membeli sebuah kenderaan terpakai, iaitu nombor chassis dan enjin kenderaan. Pembeli atau pengguna perlu memastikan nombor tersebut adalah sama dengan dokumen pendaftaran agar memudahkan proses kelulusan kenderaan pendaftaran Puspakom. Seterusnya adalah pemeriksaan Puspakom dan JPJ. Sekali lagi untuk diulangi, pelanggan kini tidak perlu risau terhadap kereta terpakai sekarang kerana setiap kenderaan yang dijual akan atau harus melalui pemeriksaan Puspakom dan juga JPJ. Pihak Puspakom akan memastikan kriteria kenderaan ditetapkan dalam borang B7 untuk mematuhi piawaian. Apa yang perlu diteliti adalah nombor pendaftaran kenderaan tersebut, enjin, tayar kenderaan, cermin kenderaan, aircon, gearbox dan juga sebagainya. Sekiranya pelanggan masih tidak berpuas hati dengan Puspakom, pemeriksaan Puspakom, pembeli boleh menghantar kepada pihak JPJ untuk memeriksa untuk kali kedua. Seterusnya adalah pandu uji. Pembeli berhak untuk memohon atau meminta kepada syarikat untuk memandu uji kenderaan tersebut. Antara yang perlu yang dititik beratkan adalah bahagian enjin. Untuk bahagian enjin adalah gearbox. Pastikan penukaran gearbox tersebut adalah berjalan lancar dan tidak tersangkut atau tersengguk-sengguk. Maklumlah, gearbox pada zaman sekarang ni untuk bahagian enjin adalah paling mahal ketika berlakunya kerosakan. Seterusnya adalah sila semak status kenderaan dengan polis Diraja Malaysia ataupun PDRM dan juga JPJ untuk memastikan kenderaan tersebut adalah bersih dan tidak mempunyai blacklist, mana-mana pun blacklist, agar pembeli tidak akan mempunyai atau mengundang pelbagai masalah ketika membeli. Akhir sekali, perkara ini adalah sangat penting. Harus diingatkan bahawa kereta yang cantik ataupun menawan daripada luaran tidak semestinya adalah yang terbaik. Sekiranya merasakan diri tersebut adalah tertipu daripada syarikat penjual, pembeli atau pengguna boleh merujuk perkara ini kepada bahagian Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, iaitu TTPM. Sekian, terima kasih. Oh, macam tu perbezaan Riconcar dan Yuska. So, di mana saya nak dapat kereta yang Yuska ni yang boleh trusted orang bilang? Tempat-tempat yang bagus. Kau kena buat research pasal ni. Tapi aku boleh suggest kat kau, selain daripada kau tengok Facebook ke, Instagram, Google, diorang ada juga buat iklan tentang Yuska dan sebagainya ni. Tapi kau adalah beberapa suggestion untuk kau beli Yuska yang terbaik yang boleh dicari dekat area di sini. Nanti aku listkan kat kau. Oh, okey. Okey, antara laman-laman web yang kita boleh layari, yang pertama adalah mudah.my, yang kedua adalah Kalis, dan yang ketiga Kasam, MyTukar. Kemudian kita ada motorist.my, and then kita ada Carousel, dan yang terakhir adalah My Motor. Okey, itu antara laman web yang kita boleh dapatkan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Yuska. Selain daripada pergi ke kedai itu sendiri, kita boleh layari laman web ni lah. Jadi, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Kami harap kami dapat membantu anda untuk membuat pilihan yang tepat mengenai Yuska.